Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وارزقنا حسن الختام أما بعد. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya sama-sama kita mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan keberkatan ketaatan yang kita lakukan, niat yang baik untuk mendengar kebaikan menjadi asbab diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tuan-tuan, saya suka untuk menyebutkan satu perkara yang berkaitan dengan orang muda, usia muda yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada orang-orang yang muda. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya al-mal yakni harta, wal banun yaitu anak-anak. Kata Allah, al-malu wal banun, harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan bagi kehidupan di dunia. Wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban, maknanya amalan-amalan yang saleh pahalanya lebih baik, lebih afdal pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang manusia, kadang-kadang kita berada dalam satu keadaan, tuan-tuan pernah rasa tak, dalam keadaan di mana kita dikurniakan harta, yang mana harta itu alhamdulillah cukuplah untuk ahli keluarga. Kemudian kita dikurniakan anak-anak. Kita tengok anak-anak kita di hadapan bergembira, tidak bersedih, serba cukup dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa dalam hati kita bahagia. Kita rasa ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan ia memang benar, kata Allah Subhanahu wa taala, harta dan anak-anak ini perhiasan bagi seseorang itu ketika hidup di dunia. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, pahala daripada amalan-amalan yang soleh, ketaatan kepada Allah, pahala itu lebih baik, khairun, lebih afdal daripada dua perhiasan tersebut. Kata ulama, kenapa pahala-pahala itu lebih baik daripada dua perkara tersebut? Kerana pahala daripada amalan yang soleh, ia berkekalan sehingga ke hari akhirat. Sekiranya seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapat kenikmatan yang tidak ada penghujung baginya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menerangkan sifat ahli syurga, kata Nabi, as-sihha
la yasqamuna abada. Kata Nabi, ahli syurga ini sihat-sihat belaka, sentiasa sihat dan tidak akan sakit sampai bila-bila. Syababun la yahramuna abada. Ahli syurga ini semuanya muda-muda dan sebaya, la yahramuna abada. Maknanya tak akan tua sampai bila-bila. Maka kebaikan di hari akhirat itu ia berkekalan. Syurga itu akan kekal. Adapun anak, adapun harta, kedua-duanya akan mengalami kehancuran. Harta sekiranya tidak hancur, dia akan berpindah ke milik orang lain. Anak-anak, mereka juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kekal apa dia, tuan-tuan? Amalan yang soleh, pahala daripada melakukan amalan yang soleh. Tuan-tuan dan para pemuda sekalian, beruntunglah orang-orang yang membesar sebagai orang muda. Beruntunglah orang-orang yang muda yang membesar dalam melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang berada di bawah naungan arasy Allah ketika hari yang matahari begitu dekat dengan kepala manusia. Salah satu daripada 7 golongan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syab alladhi nasha'a ala ta'atillah. Maknanya pemuda yang membesar dalam melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang muda, sekiranya sepanjang usia mudanya itu banyak dihabiskan dengan ketaatan, walaupun dia ada melakukan dosa, walaupun dia pernah melakukan maksiat, tetapi akhirnya dia bertaubat, kemudian berterusan dalam kebaikan, dan begitulah seterusnya sehingga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk dalam hadis yang disebutkan antara golongan yang berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat usia muda ini satu nikmat yang besar. Nikmat yang tidak ada sesiapa yang memahaminya, tidak ada yang tahu betapa besarnya nikmat tersebut, melainkan orang-orang yang telah lanjut usianya, melainkan orang-orang yang telah berlalu daripada masa mudanya. Mereka telah merasakan masa tersebut, dan sebahagian daripada mereka, bahkan kebanyakan mereka, mengimpikan kalaulah masa muda itu boleh dikembalikan. Mereka ada yang menyesal dan sangat berharap sekiranya mereka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke usia yang muda. Kerana itu kata salah seorang penyair berkata, ala laita syababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima yaf'aluhu al-mashibu. Kata penyair ini, alangkah baiknya sekiranya usia muda itu kembali, nescaya aku akan khabarkan kepada orang-orang yang muda apa yang telah berlaku kepada orang yang telah lanjut usianya. Dia telah merasakan, penyair itu dia telah merasakan betapa kesalnya dirinya kerana tidak memanfaatkan usia mudanya. Maka katanya, kalaulah usia muda itu dikembalikan,
nescaya aku akan mengkhabarkan kepada orang yang muda apa yang akan berlaku kepada orang-orang yang telah lanjut usianya. Begitu juga kata seorang alim di kalangan ulama, ala laita syababa bu'a fashtaraitu. Katanya alangkah baiknya sekiranya usia muda itu dijual, nescaya aku akan membelinya. Tetapi perkara itu mustahil, perkara itu tidak akan berlaku. Maka kerana itu kita berpesan kepada orang-orang yang muda yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kemuncaknya. Kerana usia muda ini usia kemuncak kekuatan seseorang manusia. Berbeza dengan kanak-kanak awal remaja, mereka tidak ada kekuatan seperti mana yang ada pada orang yang muda. Begitu juga orang yang telah lanjut usianya, tidak ada pada mereka kekuatan seperti mana yang ada pada orang yang muda. Maka usia muda ini adalah satu kemuncak nikmat yang besar yang sewajarnya dimanfaatkan dalam melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tuan-tuan, orang muda ramai di kalangan mereka bercita-cita untuk menjadi orang yang berharta. Ramai di kalangan mereka bercita-cita untuk mendapatkan wang dengan cara yang mudah, menjadi kaya raya dan sebagainya. Menjadikan sebahagian orang-orang yang terkenal idola mereka. Tidakkah mereka pernah mendengar sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, diriwayatkan oleh Ahmad, dalam hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Bukankah hadis ini kita seringkali mendengarnya tuan-tuan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, 5 perkara itu yang pertama, syababak qabla haramik. Maknanya manfaatkan masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Sebagai orang yang muda, sewajarnya mereka sekiranya dikurniakan kenikmatan tersebut, hendaklah dia manfaatkan sebaiknya. Orang yang muda, dia kena ingat bahawasanya bila mana lanjut usianya nanti, banyak kebaikan yang dia akan terlepas, yang dia sudah lagi tidak mampu melakukannya, sedangkan dia mampu melakukannya ketika dia masih di usia yang muda. Maka sebelum sampai pada waktu tersebut, manfaatkan masa yang ada. Manfaatkan pada perkara yang memanfaatkan dirinya di hari akhirat. Orang yang muda, sebelum mereka mengejar harta, sebelum mereka mengejar kekayaan, sebelum mereka mengejar apa yang mereka mahu kejar, ada perkara yang lebih penting daripada perkara tersebut. Yang pertama tuan-tuan adalah menuntut ilmu agama. Dan dalam banyak-banyak ilmu, ada satu kadar ilmu, satu kadar yang wajib dipelajari oleh setiap individu yang bergelar mukallaf, yang dipanggil sebagai ilmu fardu ain. Yang mana hari ini tuan-tuan, ramai orang mengambil ringan. Dia memandang ilmu fardu ain ini adalah satu ilmu yang remeh-temeh sahaja. Sedangkan ilmu fardu ain ini berkaitan dengan asas akidah, asas ibadah. Hari ini kalau kita tanya sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, mungkin ramai yang tidak boleh menjawabnya di kalangan orang muda. Kalau dia tahu pun Allah wujud, qidam, baqa, itu pun mujur, Raihan buat lagu. Tanya dia apa maksud wujud, al-qidam, al-baqa, al-mukhalafatu lil hawadith.
Kemudian dalam bab akidah diajarkan di dalamnya perkara-perkara yang membatalkan iman, perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu murtad. Ia termasuk dalam ilmu fardu ain. Hari ini betapa ramainya orang yang bergurau senda, sehingga kan mempermainkan agama Islam. Bila mana kita kata ini tidak boleh, ini hukumnya murtad, mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, lalu dia kata aku bergurau je, ataupun dia kata aku marah sangat, aku tak tahan sangat, penuh dengan emosi, tadi aku sebut juga. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi memberi contoh bahawasanya ucapan kekufuran ini, ucapan-ucapan yang boleh menyebabkan seseorang itu murtad ini, dia tak tunggu syarat bergurau, dia tak tunggu syarat marah. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, "Lau daraba insanun ghulaman aw waladahu fadarabahu darban shadidan faqala lahu rajulun alasta musliman faqala la kafar." Kata Al-Imam An-Nawawi, kalaulah ada seorang lelaki, ayah katakan, dia memukul hambanya ataupun anaknya darban syadidan, dengan pukulan yang kuat, yang dahsyat, lalu datang seorang lelaki lain nak menasihatinya, sebab dia tengok teruk sangat pukul anaknya, maka dia kata, bukankah engkau ini orang Islam? Kalaulah lelaki, ayah ini kata, tak, aku bukan orang Islam, dalam keadaan marah, kata Al-Imam An-Nawawi, kafar, maknanya terkeluar daripada agama Islam. Maka betapa ramainya orang yang bermain-main, bergurau, memberi pelbagai alasan, dan mereka tidak sedar kata-kata, perbuatan tersebut menyebabkan mereka jatuh dalam lembah kemurtadan. Kemudian dalam ilmu fardu ain dibahaskan di dalamnya asas-asas ibadah seperti taharah, salat, berwuduk hari ini. Kalau kita tanya kepada anak-anak kita yang dah mumayyiz, kalau kita kata rukun membasuh muka bahagian mana yang wajib dibasuh? Mungkin ramai yang tidak boleh menjawabnya. Mungkin kerana saya pernah di ma'had saya, di pondok saya, sebelum mereka masuk kita buat interview. Yang datang tu semua dah baligh. Setiap kali kita tanya soalan yang berkaitan dengan fardu ain, boleh kata 95% tak boleh jawab, fail. Sedangkan ia fardu ain, walaupun umur mereka dah berbelas-belas tahun, 18, 19, 20. Maka orang-orang yang muda, perkara pertama yang sepatutnya mereka dahulukan adalah menuntut ilmu agama. Yang kedua, sebagai orang muda, sebelum mereka mengejar semua yang mereka halakan diri mereka ke arah perkara tersebut, setelah menuntut ilmu agama, sekurang-kurangnya fardu ain, yang kedua, berbaktilah kepada kedua ibu dan bapa yang masih hidup. Ibu dan bapa nikmat yang sangat besar, yang tidak memahaminya, yang tidak tahu betapa besarnya nikmat tersebut, melainkan orang yang telah kehilangan kedua-duanya. Hilangnya, bila mana meninggalnya ibu dan ayah, kita telah hilang satu keberkatan, iaitu doa mereka. Kita hilang satu keberkatan, iaitu pahala berbakti kepada mereka. Kerana kalaulah menderhakai kedua ibu bapa itu, tuan-tuan, dosanya besar, maka berbakti kepada mereka pahalanya besar, ganjarannya besar. Maka selagi kita muda, selagi mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan dan kesempatan, manfaatkan, dan jangan sia-siakan, dahulukan mereka, walaupun mereka tidak melayani kita seperti mana yang kita mahukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua ibu dan bapa selagi mana mereka tidak menyuruh perkara yang bercanggah dengan syarak, selagi mana mereka tidak menyuruh kita melakukan perkara yang haram, taatilah mereka.
dan jangan sesekali menyakiti hati mereka walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Maka kata Nabi pada pesanan yang pertama, manfaatkan masa mudamu sebelum datangnya tuamu. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sihhataka qabla saqamik. Manfaatkan waktu sihatmu sebelum masa sakitmu. Kerana kalaulah seseorang itu tidak menggunakan nikmat kesihatan tersebut, diabaikan, dia sia-siakan pada perkara yang tidak memanfaatkan akhiratnya. Bila dia sakit nanti, barulah dia berkata, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku boleh berjalan. Alangkah baiknya sekiranya aku boleh bangun daripada katil ini. Alangkah baiknya sekiranya aku boleh bercakap, aku boleh melihat dan sebagainya. Bukankah ketika itu dia akan menyesal? Maka kerana itu kata Nabi, manfaatkan sihatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraghaka qabla syughlik. Manfaatkan masa lapangmu sebelum masa sibukmu. Tuan-tuan, kita semua maklum, setiap daripada kita ada komitmen masing-masing. Disibukkan dengan pelbagai perkara dan urusan. Tetapi sekiranya kita mendapati waktu yang lapang, ada waktu kosong, kita nak buat apa tuan-tuan? Kita nak buat apa? Kita gunakan pada perkara yang memanfaatkan kubur dan akhirat kita. Jangan sia-siakan. Kalau tidak, bila dah sibuk nanti, kita tak sempat nak buat apa-apa melainkan solat 5 waktu sahaja sehari dan semalam. Apa yang kita nak bawa di hari akhirat nanti? Hanya solat 5 waktu, yang kalau dalam 24 jam sehari, kita himpun 5 waktu, mungkin sejam ataupun 2 jam sahaja kita solat. Habis usia kita 22 jam dalam sehari. Kita habiskan untuk apa? Dalam seminggu, dalam setahun. Dan usia kita tidak panjang kalau nak dibandingkan dengan kehidupan di hari akhirat. Di dalam surah Al-Ma'arij, dalam ayat antara 1 dan ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahawasanya yaumul hisab, hari diperhitungkan amalan itu mengambil masa 50,000 sanah, 50,000 tahun. 50,000 tahun kita tak kira lagi dengan alam barzakh, berapa lama dia berada di alam barzakh. Dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka. Pendek kata tuan-tuan, kalau nak bandingkan hidupnya kita di akhirat dengan di dunia, sangat jauh bezanya. Sangat singkat kehidupan di dunia ini. Kerana itulah tidak sewajarnya seseorang itu mensia-siakan usianya pada perkara yang tidak memanfaatkan akhiratnya. Bukankah kita seringkali mendengar tuan-tuan, saya daripada kecil lagi kita dengar apa dia? Pepatah Arab berkata, al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka. Apa maknanya? Kita selalu dengar orang kata waktu itu seperti pedang, kalau kita tak memotongnya dia akan memotong kita. Dia ada makna yang tersirat. Maknanya al-waqtu kas-sayf, waktu itu seperti pedang, masa lapang itu seperti pedang. Illam taqta'hu, sekiranya kamu tidak memotongnya, yakni sekiranya kamu tidak menggunakan masa lapang itu pada kebaikan, qata'aka, dia yang akan memotong kamu. Maknanya dia yang akan, kalau kita tak habiskan masa lapang dengan kebaikan, maka kita akan habiskan masa kita dengan perkara yang sia-sia. Saya bagi contohlah. Kita ada pilihan, contohlah aku nak baca Quran ke aku nak tengok telefon. Kalau tuan-tuan pilih baca Quran, adakah kita akan baca telefon, tengok telefon? Tidak. Kalau kita pilih tengok telefon, adakah kita baca Al-Quran? Tidak. Yakni pada masa tersebut. Maknanya kalau kita tak sibukkan masa lapang itu dengan kebaikan, dia akan diisi dengan perkara yang kurang kebaikan. Kalau di rumah isteri kata tolonglah jaga anak-anak, tolong jaga beri makan minum, cuci najisnya,
Kita masa tu free, tak kerja ataupun work from home. Kita duk fikir nak lepak mama ke ataupun nak jaga anak-anak di rumah. Kalau kita tak, masa lapang itu kita isi dengan kebaikan, nescaya kita akan isi dengan perkara yang sia-sia. Maka sebab itu, itulah yang dimaksudkan al-waqtu kas-sayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu, masa lapang itu seperti pedang, sekiranya kamu tidak memanfaatkannya pada perkara yang memanfaatkan, maka kamu akan menghabiskannya dengan perkara yang tidak memanfaatkan. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, inna min khairi ma yunfaqu fihi nafaisul awqat talabul ilm. Kata Imam An-Nawawi, antara sebaik-baik perkara yang boleh dihabiskan dalam masa lapang seseorang adalah menuntut ilmu agama, menghadiri majlis ilmu yang penuh kebaikan dan keberkatan dalamnya. Maka itu antara nikmat yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi yang keempat, ghinaka qabla faqrik. Kayamu sebelum miskinmu. Bila Allah berikan harta, bila Allah Subhanahu wa taala kurniakan duit, manfaatkan pada perkara yang memanfaatkan akhirat, memanfaatkan kubur kita. Jangan hanya habiskannya pada perkara yang memuaskan hawa nafsu dan kelazatan syahwat kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana mafhumnya, jangan kalian bercita-cita untuk menjadi seseorang atau mendapatkan sesuatu yang ada pada seseorang, melainkan dua orang lelaki, dua jenis, dua golongan manusia. Saya tak sempat nak sebut kedua-duanya. Saya sebutkan salah satu saja. Kata Nabi, kalau kamu nak bercita-cita menjadi seperti orang lain, jangan bercita-cita melainkan, kata Nabi, rajulun atahu Allahu malan fa anfaqahu fi sabilih. Kata Nabi, melainkan lelaki yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia infakkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakni, kalau kita bercita-cita nak jadi orang kaya, nak ada harta, jadilah seperti orang yang kaya, yang hartanya digunakan pada perkara yang memanfaatkan kubur dan akhiratnya. Bukan asal ada duit, dia nak beli apa sahaja yang kehendak nafsu dan syahwatnya nak. Makanan yang lazat, kereta yang mewah, rumah yang besar, banyak duitnya dihabiskan pada perkara tersebut. Ini bukan satu kebaikan. Walaupun dia kata, Ustaz, saya setiap tahun zakat saya 2-3 juta kot. 2-3 juta satu tahun. Rumahnya, keretanya, perbelanjaannya dalam setahun, apalah sangat kalau nak dibandingkan dengan zakat yang dia keluarkan. Maka kalau nak jadi kaya, tuan-tuan, jadilah orang kaya yang bercita-cita untuk menghabiskan duit tersebut pada perkara yang memanfaatkan kuburnya dan akhiratnya. Dan yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang Nabi berpesan kepada kita, kata Nabi, hayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidupmu sebelum matimu. Tuan-tuan, kita semua maklum yang hidup itu pasti akan mati. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling afdal, tidak ada makhluk yang lebih afdal daripada baginda, tetap dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap menuju ke alam akhirat. Apatah lagi kita manusia yang biasa, apatah lagi kita hamba yang banyak melakukan dosa, kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita takut kalau kita mati nanti kita menyesal, seperti mana yang berlaku kepada orang yang kafir. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100, mafhumnya saya ringkaskan. Orang kafir ini bila mana mereka dimatikan oleh Allah, mereka minta, Rabbirji'un,
ya Allah, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Barangkali aku melakukan amalan soleh pada apa yang aku telah tinggalkan. Maka kita tidak mahu bila mana kita mati nanti tuan-tuan, kita menyesal. Dan kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, an-nasu niyam idza matu fantabahu. Kata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, manusia ini ketiduran. Bila mereka terjaga? Bila mana mereka meninggal dunia. Bila mana mereka meninggal dunia, baru mereka sedar agama Islam itu benar. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi itu benar. Pahala dan janji baik Allah itu benar. Ketika itu baru dia sedar, tuan-tuan. Sekiranya baik amalannya, maka baik balasannya. Sekiranya buruk amalannya, maka buruk pembalasannya. Maka apa yang Nabi sabdakan tadi, ingatlah 5 perkara. Sebelum 5 perkara, konklusinya tuan-tuan, dia punya kesimpulannya, jangan kita sia-siakan masa dan usia, khususnya orang-orang yang muda, melainkan pada perkara yang memanfaatkan kubur dan akhirat kita. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, manfaatkan 5 perkara tersebut sebelum datangnya 5 perkara. Maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan peringatan yang kita sampaikan pada hari ini ia menjadi titik tolak bagi seseorang yang mahu mengubah keadaannya ke arah yang lebih baik, ke arah yang mengundang keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahawasanya orang yang meninggal dunia, tidak ada yang mereka mahukan, tidak ada yang mereka harapkan setelah kematian mereka, melainkan keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita menjadi hamba yang baik keadaannya, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimatikan dalam iman, sehingga kita dimatikan dalam sebaik-baik keadaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.